Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai memerhatikan perbuatan hamba-Nya, yang tidak pernah lupa dan juga lalai memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya. Begitu juga tidak pernah lupa dan juga lalai dari memberikan kenikmatan yang begitu besar, yaitu kenikmatan iman dan Islam, serta memberikan hidayah kepada hamba-hamba-Nya. Hanya saja kita sahaja yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering lupa dan leka mengingati Allah, berzikir dan juga bertaubat kepadanya. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat baginda-Nya, dan juga para pengikut baginda yang ikhlas sehinggalah di yaumil qiyamah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita membaca kitab hadis Arba'in yang menceritakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menceritakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, dan disaksikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan semoga dengan kita membaca kitab hadis dan baca sedikit sebanyak tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa para sahabat, yang diceritakan oleh mereka, kita mendapat sedikit keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hidup di zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, akan tetapi kita membaca kisah-kisah mereka. Moga-moga dengan membaca kisah-kisah mereka itu seolah-olah kita ini berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga semoga dengan kita membaca, mengkaji dan mengaji kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti kita dapat bersama-sama dengan baginda dan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Seorang laki-laki yang disebut sebagai Arab Badui datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah berlaku kiamat? Ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat?" Maka Nabi bertanya semula kepadanya, "Apakah yang engkau sediakan? Apakah yang engkau telah bekalkan untuk hari kiamat tersebut?" Maka dia pun menjawab, "Aku tidak menyediakan solat yang banyak dan puasa yang banyak, tetapi aku menyediakan, iaitulah cintaku hanya kepada Allah dan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Iaitulah seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Tuan-tuan, kita letakkan di hati kita cinta kita hanya kepada Allah dan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada segala-galanya. Tuan-tuan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iaitulah tidak dikatakan sempurna iman seorang manusia itu yang beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi-Nya, melainkan Nabi SAW lebih dicintainya daripada selain.
lebih dicintainya daripada dirinya, daripada anak-anaknya, dan daripada semua manusia. Tu tuan-tuan, tingkatan iman yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah prasyaratnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita cintai, tuan-tuan? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita cintai? Iaitulah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam, ad-dinul kamil, yang membawa agama yang kita pegang pada hari ini, yang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat solat, yang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat datang ke masjid dan surau, yang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengeluarkan zakat, kita dapat berpuasa di bulan Ramadan, kita dapat memakai pakaian jubah, pakai serban, dan kita dapat bersujud menyembah Allah, adalah semuanya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan kerana Nabi dan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya hari ini tuan-tuan kita tidak ada melakukan seumpama yang kita lakukan sebentar tadi, iaitu solat. Tu tuan-tuan. Jadi itu sebablah wajib kita cinta Nabi, kerana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ikutilah Nabi, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah pasti akan mencintai kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Baik. Hari ini kita masuk kepada tajuk, tuan-tuan, tenang dan tidak gelojoh. Nah, tenang dan tidak gelojoh. Tu tenang. Tajuk tu pun sudah cantik, tuan-tuan, dan tidak gelojoh. Ini sifat-sifat orang yang memiliki hati yang tenang, tuan-tuan. Dalam hadis disebut ya, pasal tenang dan tidak gelojoh ni adalah mereka punya hati yang bersih, tuan-tuan, hati yang suci, yang tidak ada di dalamnya tu melainkan hanya kepada Allah. Dia ingat Allah, dia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, laisa al-ghina an kasratil ardi walakin al-ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu, yang dikatakan Nabi, bukanlah kekayaan itu orang yang banyak harta. Tu. Tetapi kekayaan itu, kata Nabi SAW, orang yang memiliki hati dan hatinya itu tenang, tenteram. Disebut di dalam Al-Quran juga, tuan-tuan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ni pada hari kiamat ni, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi anak-anak yang begitu ramai. Tidak bermanfaat lagi harta-harta kita yang banyak yang bertimbun, tuan-tuan, di rumah, di bank atau di mana saja pun tidak bermanfaat lagi, tuan-tuan. Melainkan yang bermanfaat bertemu dengan Allah, illa man atallah, yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, al-qadan atallah biqalbin salim, dengan membawa hati, tuan-tuan. Hati apa? Iaitulah qalbun salim, hati yang sejahtera, yang tenang, yang tidak ada syirik di dalam. Dia tenang, tuan-tuan. Sebab apa tenang tu? Mungkin sebab dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebab dia banyak membaca Al-Quran Karim. Mungkin sebab dia, tuan-tuan, sudah bangkit sembahyang qiyamul lail. Mungkin dengan sebab dia tu, tuan-tuan, selalu menjaga solat berjemaah di masjid. Mungkin semua tu amalan-amalannya yang menyebabkan dia itu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala sifat yang tenang, tuan-tuan. Baik, kita bacakan hadis ini. Adi bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashadd bin Abdul Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashadd Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, iaitulah lemah lembut dan tenang, tidak gelojoh. Tuan-tuan, Nabi SAW memuji seorang hamba yang bernama Ashadd Abdul Qais. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala suka kepada kamu kerana kamu itu memiliki dua sifat, iaitulah sifat yang tenang dan juga sifat lemah lembut. Tuan-tuan, lemah lembut dan tenang, yang tiada gelojoh, tuan-tuan. Baik, kita tengok pula perawi dia, tuan-tuan.
Daripada Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ni juga merupakan sahabat Nabi SAW yang dikatakan sebagai Abdullah bin Abbas. Nama dia Abdullah bin Abbas. Nabi SAW ada mendoakan Abdullah Ibnu Abbas ni, tuan-tuan. Abdullah bin Abbas ni dalam doa yang begitu masyhur, ya, semua orang tahu, makruf, tuan-tuan, doa tersebut. Doa dia, tuan-tuan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya? Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas ini dengan satu doa, tuan-tuan, yang mana doa ini pun kita boleh amalkan. Bila kita tengok anak kecil, kita tengok budak-budak, tuan-tuan, kadang-kadang orang datang bertemu dengan kita, tuan-tuan, Ustaz, kita tolong doakan anak saya ni. Ya? Kadang-kadang dia datang, Ustaz, tolong Ustaz, baca-baca sikit Ustaz kepala dia ni, degil sikit kepala dia ni Ustaz. Tidak mau solat, tidak mau baca Quran. Tu dia datang, kita pegang kepala dia, tuan-tuan, kita baca Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Apa maksud dia, tuan-tuan? Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma faqihhu fiddin, berikan kepadanya kefahaman di dalam agama yang baik. Wa alimhu ta'wil, dan berikan kepadanya ilmu, tuan-tuan, ilmu ta'wil. Apa ilmu ta'wil? Ulama ada sebut kata ilmu ta'wil itu adalah ilmu tafsir, tafsirul Quran, dan ilmu ta'wil itu juga merupakan ilmu tafsir mimpi. Tuan-tuan, dan Abdullah Ibnu Abbas ini, tuan-tuan, seorang ulama yang begitu agung, tuan-tuan, ya, sahabat dan juga ulama. Disebut dia adalah orang yang reti ataupun yang faham isi kandungan Al-Quran. Ya, isi kandungan Al-Quran itu selalunya kalau kita belajar tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tuan-tuan, tafsir Al-Jalalain, selalunya orang ambilkan tafsir Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, pandangan Ibnu Abbas sekian dan sekian, tuan-tuan. Abdullah Ibnu Abbas kerana apa? Kerana dia alim dalam ilmu takwil, ilmu tafsir Quran Karim. Bapa dia Al-Abbas. Siapa dia Al-Abbas? Al-Abbas pakcik Nabi SAW. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, saya ceritakan minggu lepas tentang Al-Abbas bertemu, ia telah bermimpi dan bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab katanya, minggu lepas saya minta maaf, saya silap minggu lepas saya sebut Abu Jahal. Saya minta maaf, dia Abu Lahab bukan Abu Jahal. Ya, ketika mana Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, dia tengok Abu Lahab ni, tuan-tuan, disiksa di dalam kubur. Maka Al-Abbas Abdul Muttalib ini bertanya kepada Abu Lahab, Abu Lahab, ni kenapa kamu kena siksa begitu teruk sekali ini? Maka dia pun jawab, ya, saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada hari Isnin. Melainkan pada hari Isnin, tuan-tuan. Hari Isnin ni aku diberikan sedikit keringanan air minum daripada Allah. Ni sebesar ibu jari. Ni teguk ibu jari ni. Itulah yang aku dapat minum setiap hari Isnin. Maka ditanya, kenapa pula setiap hari Isnin kamu diberikan air seumpama itu, iaitu sedikit, dan hari lain kamu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia pun jawab, tuan-tuan, apa? Dia kata, kerana pada ketika lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya Rasulullah pada hari Isnin, datang hamba aku bernama Suwaibah mengkhabarkan kepadaku, kata Muhammad lahir, iaitu Muhammad telah pun dilahirkan. Ya, ketika Aminah binti Abdul Wahab ni, binti Wahab ini melahirkan seorang insan yang mulia, khataman Nabi Muhammad, maka Suwaibah datang kepada tuannya, iaitu Abu Lahab. Dia beritahu, kata, ni Muhammad telah pun lahir. Maka adat orang Arab, tuan-tuan, adat kebiasaan orang Arab, bila mereka memberikan satu khabar yang gembira kepada seseorang, maka orang yang mendapat berita gembira tadi akan memberikan hadiah kepada orang yang memberikan khabar gembira itu tadi. Jadi dia pun berikan hadiah kepada Suwaibah ini. Macam apa hadiahnya, tuan-tuan? Dia telah hadiahnya, dia membebaskan Suwaibah. Hari Isnin dia bebaskan Suwaibah. Sebab di Suwaibah ni beritahu padanya Nabi Muhammad lahir. Maka itu sebablah aku diringankan azab di dalam kubur ini, kata Abu Lahab, tuan-tuan. Itu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir pada hari apa? Pada hari Isnin 12 Rabiul Awwal. Kalau kata ustaz, betul kan tu ustaz, Ali dari mana? Ali tu diceritakan dalam Sahih Bukhari dalam bab radha'ah, bab susuan. Cek kan. Takut nanti kata, oh tak betul tu. Tu suruh ngaji Sahih Bukhari. Tak tahu ustaz, Sahih Bukhari tu tak ada di sini, di Tawau ni. Tak ada di Tawau, cari di Semenanjung. Tak ada di Semenanjung, pergi cari di Mesir dalam ma'arad kitab ni, perpustakaan kitab ataupun jual buku yang begitu besar di bumi Mesir. Setiap bulan satu musim sejuk, kitab begitu banyak merata dunia, tuan-tuan. Kita Arab, kita orang putih semua penuh situ, berjilid-jilid sampai 12 jilid, 20 jilid, ada 50 jilid. Tuan-tuan nak kita apa? Semua ada dalam.
Tuan. Yang tak ada, kalau dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan nak dalam bahasa Melayu pun ada. Dalam tu pun ada. Ya, cerita pasal 2 jilid, ada 2 jilid juga. Kisah pasal cerita pasal kita punya bekas kita punya PM, ya, Mahathir Muhammad tu kitab dia ada, tuan-tuan, ya, yang ditulis sendiri oleh orang Arab Mesir, tulis kisah sejarah Mahathir Muhammad. Jadi orang Arab Mesir ni, orang sangat kagum dengan PM kita yang lepas ni, iaitu Dr. Mahathir bukan Jody, Dr. Mahathir Muhammad. Sangat kagum. Sebab apa? Mereka kata dia tu hebat, dapat membina ataupun ialah kagumlah sebab bangunan di Putrajaya dan seumpamanya. Tu okey, tak mau cerita pasal tu, nanti orang kata apa pula ustaz ni. Ya. Nanti orang kata apa pula kan. Baik. Jadi nak cerita dalam kisah itu ada disebut dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Raudhah bab sesuai. Ya, buka dalam tu akan menceritakan bahawa Abu Lahab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para ahli Isnin, kerana hari Isnin itu dia bebaskan hambanya Suwaibah, kerana Suwaibah itu memberikan khabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nak Maulid Rasul ni tuan-tuan kena buat ya, sambut dah Maulid itu. Kebetulan pula di Tawau ni adalah tuan rumah. Tuan rumah Tawau tu. Insya-Allah. Baik. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyad Abdul Qais, sungguhnya pada dirimu ada 2 perkara yang dicintai oleh Allah Taala, iaitu lemah lembut dan tenang, tidak gelojo. Ya, lemah lembut, tenang dan tidak gelojo. Saya ingat satu kisah, tuan-tuan. Satu kisah ulama Al-Azhar, ya, juga disebut sebagai Syekhul Azhar pada zaman tersebut, yang bernama Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh Badruddin Al-Hasani ini, tuan-tuan, seorang ulama yang begitu hebat, ya, kelahiran daripada bumi Syria, tuan-tuan. Dia ni, tuan-tuan, kalau pergi Al-Azhar, ya, ulama-ulama di Al-Azhar, kalau dia daripada Syria, Dimashq, Damsyik datang ke bumi Al-Azhar, maka ulama-ulama di Al-Azhar yang mengajar di Universiti Al-Azhar, Jamiatul Azhar, akan berhenti kuliah, nak hadir kuliah dan nak dengar ucapan yang disampaikan oleh Syekh Badruddin Al-Hasani ini, tuan-tuan. Sebab apa? Dia alim kabir. Dia alim yang begitu hebat, alim yang besar, tuan-tuan. Dia alim yang besar, tuan-tuan. Dan dia telah pun berguru dengan beribu-ribu guru, tuan-tuan. Dan diceritakan, tuan-tuan, tanya dia, ya Syekh, kenapa kamu ni alim sangat? Ingatan kamu kuat ni. Ditanya dia, kenapa ingatan kamu kuat? Kamu ni alim. Bila ditanya tentang soalan, apa-apalah soalan tanya dia, wahai Syekh, saya mau tanya satu soalan sekian-sekian, ini soalan begini. Maka dia pun ambil kitab, Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, ni dalam ni kamu ambil, ada jawapan dalam. Dia tunjuk, dia tidak terus keluarkan fatwa, tuan-tuan. Dia tidak terus keluarkan hukum, kata hukum sekian-sekian. Dia ambil dulu buku, dia ambil kitab, ni yang kamu tanya tadi itu, ni jawapan yang ada dalam ni. Nak kata tawaduk, sedangkan dia boleh mengeluarkan fatwa ataupun boleh memberikan jawapan oleh apa yang sudah dia faham, tuan-tuan. Tetapi kerana tawaduknya, tuan-tuan, dia ambil kitab ni, tengok ada dalam ni, baca. Dia pun baca, subhanallah, ada dalam tu. Dia tanya, ya Syekh, kenapa kamu begitu alim dan ingatan kamu begitu kuat? Maka dia pun jawab, saya masa kecil-kecil dahulu, ayah dia pun seorang ulama, tuan-tuan, di bumi Syria. Ayah saya masa saya kecil-kecil, mungkin masa umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tuan-tuan, ayah saya bawa saya pergi ziarah ulama sekian. Ulama di bumi Syria ni begitu banyak, tuan-tuan, lebih beribu-ribu, tuan-tuan. Ya, maka yang saya tahu, ayah saya bawa saya masa kecil pergi bertemu dengan ulama itu, ulama ini, ulama sekian-sekian, lebih kurang 1,000 ulama. Dan ayah saya minta ulama tersebut mendoakan saya. Jadi ayah saya minta pada ulama sekian, kata tolong doakan anak saya ni. Dan selalu doa itu disebut, iaitu doa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Lebih daripada 1,000 ulama, tuan-tuan, yang mendoakan dia, sehingga berkat doa tersebut dia menjadi ulama yang kabir, menjadi Syekhul Azhar. Subhanallah. Sebab kita ada anak-anak, tuan-tuan, jumpa ulama, jumpa orang-orang soleh, minta doakan. Jangan pergi jumpa tok dukun, tok pemok, tuan-tuan, tak ada apa faedah. Pergi jumpa tok pemok, tok dukun, dia baca apa? Mambang kanan, mambang kiri, kepala engkau lonjong. Tu. Kita tidak mau dengar sebab tak faham apa yang dia cakap tu. Biar kita pergi jumpa dengan ulama ataupun orang-orang soleh yang kita tahu iaitu orang yang baik, banyak ibadahnya kepada Allah, yang warak lagi zuhud, tuan-tuan.
Ya, kalau orang macam tu kita tahu tuan-tuan, pasti dia akan kalau baca, kalau doa, pasti doanya baik dan doanya mungkin makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keberkatan orang yang suka bertemu dengan ulama. Hebat dia ulama-ulama di bumi Mesir, tuan-tuan. Mereka suka ziarah-ziarah ulama. Mereka suka ziarah-ziarah orang soleh. Kalau di bumi Mesir dan di bumi Syria, tuan-tuan, yang saya tahu lah ya, di bumi Syria, kawan saya pun cerita, ulama sana, ustaz katanya, ustaz-ustaz ke apa sana suka ziarah ulama. Sebab apa ziarah tu? Nak bertukar pandangan, nak bertukar pendapat. Ulama ni akan ziarah ulama ni, ulama ni akan ziarah ulama ni. Supaya apa tu? Supaya erat hubungan dan boleh bertukar-tukar pandangan dan pendapat. Nah tu, kita tidak mau ada ulama tu dengan ulama ni tak bertegur sapa, bermusuh pula dua-dua sekalian. Oi, kata ni tak boleh, ni dalam bab ni bid'ah, ni kata ni sahih. Oh, macam-macam sampai bergaduh dan bermusuh. Allah tak ada keberkatan di situ. Kita nak ulama yang saling menziarah, ulama yang saling hormat dengan ulama sekian dan sekian. Itu barulah orang yang kita akui akan ilmunya, tuan-tuan. Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana laisa. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada kalangan kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang yang tua. Orang tua di situ, tuan, apa juga? Di antaranya orang yang berpengalaman dari segi ilmu dan ulama-ulama, tuan, yang banyak ilmu. Nah, disebut juga oleh Nabi, al-barakatu ma'a akabirukum. Keberkatan itu bersama dengan orang-orang tua ataupun orang-orang yang berpengalaman, yang banyak ilmunya daripada kamu. Itu ya, tuan-tuan. Itu banyak ilmu mereka ataupun banyak pengalaman. Baik, sabut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim, tuan-tuan, adalah taraf hadis yang ketiga yang disebut dalam mustalah hadis ataupun ulum hadis, tuan-tuan. Tingkatan hadis ini selepas daripada Al-Quran Karim adalah hadis. Hadis yang mana? Hadis yang ittifaq ataupun muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang disebut sebagai muttafaqun alaih. Itu tingkatan pertama tu, dari segi hadis. Hadis yang paling sahih diterima adalah muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, tingkatan kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, iaitulah hadis yang mana menepati syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang kelima, hadis yang menepati syarat Imam Bukhari. Dan yang terakhir, yang keenam, hadis yang menepati syarat-syarat Imam Muslim. 6 ni, tuan-tuan. Yang bertaraf kita sebut sebagai sahih, yang memang tidak ada tolak bandingnya dan tidak ada keraguan dan tidak ada penafian dan tidak ada orang kata tolak, tak ada. Terima segala, terima terus. Tuan, kena tahu juga tu mustalah hadis, tuan, sebab kita mengaji ba'dih ni. Ya, kita mengaji ba'dih. Tetapi ada pun yang kitab-kitab yang lain, contohnya kita sebut sebagai fadail amal, maka ulama ada sebut dalam kitab mustalah hadis bahawa fadail amal boleh beramal dengannya, tak ada masalah. Harus kita beramal dari segi ibadah, tak ada masalah. Adapun untuk dari segi akidah ataupun syariat, maka ia tidak boleh kita ambil dalil ataupun hujah daripada. Tapi untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah, ia tiada masalah. Tiada masalah. Saya jelas ya. Jangan kata pula, fadil amal tak boleh, semua dalam tu maudhu, semua dalam tu dhaif. Kalau maudhu, ya kita boleh terima. Kata maudhu memang ditolak. Tapi kalau dhaif ada yang boleh kita beramal dengannya. Dhaif yang bertaraf macam mana? Ada yang disebut dhaif tidak, ada yang disebut dhaif yang bertaraf sebagai hasan. Tuan-tuan, kena tengok tu yang kita penting mengaji mustalah hadis tu. Kalau tak mengaji mustalah hadis, dia tak tahu. Kita ni baru mengaji berapa hari sudah tahu hadis ni dhaif. Bila sebut dhaif tak boleh pakai, tolak terus, kata Nabi tak buat, Nabi tak pakai, Nabi tak ada sebut dan seumpamanya. Kita mengaji kat mana tu? Mengaji kat Facebook, mengaji kat YouTube, mengaji kat Google dan seumpamanya. Sedangkan ulama-ulama silam kita ni yang mengaji berpuluh-puluh tahun, menyusun semua kitab-kitab hadis, tuan-tuan, yang sahih, yang hasan dan yang dhaif, semua dia susun. Yang mana yang maudhu dan seumpamanya. Dia susun mana yang boleh beramal, mana tak boleh. Kita pula baru sehari dua mengaji hadis sudah kata kita ni jadi muhadis. Muhadis macam mana? Muhadis jadi-jadian. Baru mengaji 1-2 hari terus jadi muhadis jadi-jadian. Ni kata tak boleh, tu tak boleh dan seumpamanya. Ini yang saya geram. Tu. Kita berdoalah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Baik. Dan adapun hadis dhaif itu, tuan, hadis adalah hadis dhaif yang menguatkan hadis sahih dan hasan. Apabila ada hadis sahih, tuan, maka hadis dhaif itu tertolak. Paham ya? Tertolak.
Okey, jadi hadis dhaif adalah menguat saja kepada hadis sahih. Kalau sudah ada hadis sahih, maka hadis dhaif itu tertolak. Faham ya? Faham. Hadis dhaif boleh kita beramal ibadah, boleh kita ambil untuk beramal, tapi untuk kita jadikan hujah ataupun dalil kepada syariat dan dalil kepada akidah, tak boleh. Okey. InsyaAllah nanti kita belajar bab tu, bab mustalah hadis ataupun ulum hadis. InsyaAllah. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan, ketika rombongan Bani Abdul Qais datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemui Nabi SAW, maka sebaik saja mereka sampai di Masjid Nabawi, mereka terus menghadap kepada baginda. Mereka terburu-buru menemui Rasulullah SAW sebelum mereka sempat mandi dan menukar pakaian. Tindakan seperti ini dibuat oleh semua ahli rombongan Bani Abdul Qais itu kecuali oleh seorang sahaja daripada kalangan mereka, yaitu Asyad bin Abdul Qais. Asyad bin Abdul Qais. Tu. Sebelum dia menemui Nabi SAW, Asyad bin Abdul Qais ni dia mandi dulu. Dia pakai minyak wangi. Dia tahu nak bertemu dengan insan mulia, maka dia mandi. Tuan-tuan. Memang begitu tuan-tuan. Waktu saya sampai Madinah dulu pun dengan rombongan-rombongan kawan-kawan lain ni, memang kan sebut kata gelojoh lah, memang teringin nak pergi dah ziarah Nabi ni. Kita sampai dari Madinah, kata orang. Kata dia punya travel, kita sudah sampai di Madinah ni. Sebut saja sampai di Madinah, sampai hotel saja, letak beg, terus nak pergi ziarah Rasulullah SAW. Padahal tak tahu jalan lagi pun. Jalan nak menuju ke Masjid Nabawi tak tahu lagi. Hotel di mana letak kita pun tidak tahu. Taklimat pun kita belum dibagi. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita belum dibagi taklimat, hotel kita dipilih mana kita tak bagi, kita letak beg di bawah tu, turun daripada bas, letak beg, ustaz, saya sampai dah tujuan saya nak ziarah Rasulullah. Tolong beg saya angkat dalam hotel, saya nak pergi ziarah Nabi. Tuan-tuan, agak-agaklah orang ni kalau keluar ataupun pergi Masjid Nabawi, keluar saja daripada Masjid Nabawi, rasanya dia sesat, tuan-tuan. Dia tak jumpa jalan pulang. Dia tak akan jumpa, sebab apa? Gelojoh dia sangat. Kena tenang. Tenang dulu. Nak pergi jumpa insan mulia, nak pergi ziarah makam Rasulullah, nak pergi ke masjid Nabi SAW, sebaik-baiknya mandi. Ya, sunat kata mandi dulu. Pakai minyak wangi. Biar dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan gelojoh. Bila gelojoh pasti ada yang tak kenal. Pasti ada yang tak kenal. Tu ya. Belum dapat taklimat apa-apa, sudah pergi. Takut hati ada benda kita buat yang tak, yang menyalahi kita punya travel, ketua travel seumpamanya. Ya. Baik. Waktu saya sampai Madinah tu, memang orang bagi masuk Masjid Nabawi, masih ada pergi hotel, simpan beg apa semua, orang bagi taklimat, kata okey, kamu mandi dulu, bersiap-siap, jam sekian kita akan ramai-ramai pergi Masjid Nabawi. Maka ramai-ramai nak pergi Masjid Nabawi. Bila sampai Masjid Nabawi, maka kita travel kata, okey, sekarang ni kamu pergilah, mana kamu nak pergi, masuk pintu mana agak kamu pergilah. Yang penting nanti balik, kamu keluar daripada masjid, kita akan jumpa di sini. Jam sekian kita jumpa sini. Itu baru senang kata. Dan tak menyusahkan pula ketua travel. Kalau kita tak dengar taklimat, kita terus pergi, tuan-tuan, agak-agak orang ni tak akan jumpa ketua travel dan akan menyusahkan ketua travelnya tadi. Mana si dia tu? Mana si dia tu? Allah, ni yang masalah ni. Tempat makan pun dia tak tahu. Jadi itu sebab apa kan? Jangan nak jumpa insan yang tenang. Begitu juga kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sembahyang, nak datang ke masjid, solat maghrib ke, solat isyak ke, biar dalam keadaan tenang. Ada orang tu tuan-tuan, sebab dia nak kejar sangat solat berjemaah ni, so dia ambil wudu tuan-tuan. Lepas ambil wudu tu baru ambil wudu. Bukan di masjid ni lah. Ni kata masjid di Karachi sana ni. Tu. Dia ambil wudu tuan-tuan, disebabkan masjid itu dia tidak ada kapet macam ni, licin. Ya, licin tuan-tuan. Dia tak ada kapet. Dia pakai marmar saja. Baru dia ambil wudu, dia nampak tok imam dah nak rukuk. Allahu Akbar. Dia lari daripada pintu sana, lari tuan-tuan. Dia jatuh tuan-tuan, terpelisit macam bowling tu. Tok imam kena tuan-tuan. Marah tok imam. Batal solat imam, dia kata apa ni? Apa yang jadi gelojoh sangat? Biar tenang. Ya, tu nak kata biar tenang, nak pergi masjid, nak menghadap Allah, nak bertemu insan mulia, biar tenang. Ya, tenang dan biar tenang. Ketenangan itu ada di situ kebahagiaan tuan-tuan yang tidak dimiliki oleh orang lain tuan-tuan. Ya, ketenangan ini selalu didapati oleh orang-orang mukmin saja. Ya, orang mukmin. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, jiwa-jiwa akan dia tenang. Siapa dia yang mengingati Allah ni? Dia adalah orang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni,
mereka yang tenang tenteram hati mereka. Ketahuilah, kata Allah, orang-orang ala bizikrillah, dengan mengerti Allah, jiwa kamu akan menjadi tenang. Ya, cuba tuan-tuan, daripada rumah tadi kita datang, kita amalkan sunnah Nabi, kita baca doa. Baca doa apa dia? Allah menja'alni nur, wa fi basari nur, wa fi yamani nur, wa fi shimali nur, wa an khalfi nur, wa an yamani nur, Allah ma'atini nur. Itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Doa tentang cahaya dan jadi tenang sikit kita perjalanan pergi ke masjid. Jadi tenang, seronok tuan-tuan. Nak beribadah pun ada tumakninah, ada tumakninah tuan-tuan. Ya, insan-insan begini juga yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa dia yang jiwa-jiwa tenang ni tuan-tuan? Jiwa-jiwa yang tenang itulah apabila mereka mati tuan-tuan, bila malaikat Israel cabut nyawa tuan-tuan, hati mereka dalam keadaan tenang. Tenang tuan-tuan, tenang. Mana kata dah bersedia nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa? Segala hak dia, segala tanggungjawab dia sudah selesaikan masa hidup dia lagi. Harta dia tuan-tuan, dia banyak, dia sudah zakatkan. Harta dia masih banyak, dia sudah wakafkan, dia sudah infakkan. Anak-anak dia contoh misalnya, dia sudah tolong bagi hak, bagi tanggungjawab, dia selesai semua. Yang tak pakai tudung, dia bagi pakai tudung. Yang tak solat, dia sudah ajar semua solat. Semua jelas tuan-tuan. Jadi hak, tenang. Sekarang ni giliran apa? Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doa. Segala wasiat saya sudah sediakan. Wasiat sekian, doa harta sekian-sekian. Dia tak ada apa dah. Tenang. Ni yang kata, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan Allah redha dan kamu juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan hamba-Ku dan masuklah kamu di dalam syurga-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum menemui Nabi SAW, terlebih dahulu beliau, yakni Asy'ath bin Abdul Qais, mandi dan menukar pakaian yang bersih dan juga memakai wangi-wangian. Apabila Asy'ath datang menghadap Nabi SAW, maka terus sahaja Rasulullah SAW mengungkapkan perbuatannya tersebut di dalam hadis ini. Nabi SAW memuji tindakan Asy'ath yang penuh dengan ketenangan dan sopan santun itu. Allah tenang dan sopan santun. Minggu lepas pun kita cerita seekor dog tuan-tuan, biawak. Seekor biawak yang seorang Arab Badui datang daripada kaum dia tuan-tuan, yang memang suka makan dog ataupun disebut sebagai biawak tuan-tuan. Dia disebut dog ni tidak dimakan oleh Nabi, dan benda yang tidak dimakan oleh Nabi, yang Nabi tak makan, tidak menjadi dalil bahawa benda itu adalah haram. Ya, tidak. Jadi yang sekarang ni ada orang kata, jangan kau buat benda Nabi tak buat, padahal benda tu baik. Nabi tak pernah buat. Apakah haram? Kata tak haram, kata tak haram. Benda tu jadi harus. Tuan-tuan, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW ambil, apa yang ditinggal, apa yang ditegak oleh kamu oleh Nabi SAW, maka tinggalkan. Bukan disebut wa ma lam yaf'al Nabi taraku. Bukan disebut dalam Quran apa yang Nabi tak pernah tak buat, kamu jangan buat ataupun tinggalkan, benda itu jadi haram. Tak ada tuan-tuan. Tak ada ya. Jadi al-tarku la yantaji hukman. Yang benda Nabi tinggal, benda Nabi tak buat, tidak menjadi hukum, kata hukum itu menjadi haram dan seumpamanya tuan-tuan. Jadi satu hari ini Arab Badui datang dog ya, bawa dog. Dia bawa dog, dia tengok ramai orang berhimpun, ramai orang berkumpul macam ni lah. Nabi tengah mengajar tuan-tuan, menceritakan tentang Islam, menceritakan tentang akhlak Islam ni tuan-tuan. Maka datang seorang Arab Badui ni orang kampung yang tidak reti apa-apa tuan-tuan. Dia tanya orang, ni siapa ni yang tengah bercakap ni? Maka orang situ pun kata, dia adalah yang mendakwa dirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut tuan-tuan, dia masuk meluru, dia langgar semua sahabat, terus depan Nabi SAW, dia kata, kamu ni siapa? Maka kata Nabi SAW, tenang dulu kamu. Okey, dia kata, kamu ni yang mengaku sebagai Nabi, aku ini datang daripada kaumku. Kalaulah aku ini tidak digelar sebagai orang yang gelojo ataupun orang yang terburu-buru, nescaya aku sudah bunuh kamu. Tuan-tuan, disebabkan dia ni adalah juga sifat tenang. Ya, sifat tenang. Kalau gelojoh tuan-tuan, sudah tentu dia akan terus bunuh Nabi. Kalau terburu-buru, mungkin dia sudah terus bunuh Nabi. Sebab dia ada sifat tenang. Yang orang kaum dia menggelar dia sebagai orang yang tenang. Tapi bila dia masuk di situ dan dia terus di hadapan Nabi SAW, dia kata, kalaulah kaum aku tidak menggelar aku sebagai orang yang gelojoh atau orang yang terburu-buru, nescaya aku sudah bunuh kamu.
Maka Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan yang bengis ni dia bangkit. Dia bangkit tuan-tuan, ya Rasulullah istazin. Fa'aqtuluh, izinkan aku untuk bunuh dia wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW kata kepada Umar, ya Umar, ata'lam, apakah kamu tidak tahu bahawa Al-Halim, Al-Halim, sifat Halim, sifat lemah lembut itu kana ayyakuna nabiyan. Ada sifat lemah lembut itu ada menjadi sebab orang itu menjadi nabi, ataupun disebabkan ada sifat Halim, sifat lemah lembut itu orang itu menjadi seorang nabi. Kata, bukankah aku ni wahai Umar orang yang ada sifat lemah lembut? Tu, jadi jangan bunuh. Ada kata Nabi, jangan bunuh. Lepas tu Nabi tanya orang tu, duduk, apa juga kamu mahu ni, kata. Macam itulah kita kisah dia, apa juga kamu mahu. Maka dia kata, kamu ini yang mendakwa seorang Nabi, kaum aku sebenarnya benci dengan kamu, tidak suka dengan kamu. Kalaulah aku membunuh kamu sekarang ini, nescaya kaum aku dia akan seronok dan akan bergembira disebabkan kematian kamu ini. Maka Nabi kata, pasal apa kamu ni marah sangat dengan aku ni? Dia kata, pasal apa marah sangat dengan aku ni? Maka dia pun kata, sebab kaum aku benci dengan kamu dan semua kaum aku mau membunuh kamu. Itu ya, itu dia kata. Sekarang ni aku ni adalah seorang Nabi, kata Rasulullah. Jadi bila sebut sebagai seorang Nabi, apakah kamu tidak mau beriman dengan aku? Maka dia pun kata, aku takkan beriman dengan kau sehinggalah dok, dia lempar dok tu depan-depan Nabi, sehinggalah dok ataupun biawak ini beriman terlebih dulu kepada engkau. Allahumma salli ala Muhammad. Dok, biawak datang. Kalau dia kata, aku takkan beriman dengan kau sehinggalah biawak ini dulu beriman dengan engkau. Maka tuan-tuan, dengan tenang Nabi berkata kepada dok tersebut, wahai dok, siapa engkau sembah? Mantap. Siapa engkau sembah? Maka dok itu diriwayatkan dalam hadis tersebut, tuan-tuan, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tuan-tuan. Maka dok itu pun berkata dan bercakap dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab yang begitu fasih, tuan-tuan. Dia pun kata, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tanya lagi kepada dok, man ana wahai dok? Siapa aku wahai dok? Maka dok itu pun berkata kepada Nabi SAW, engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Maka dok itu pun mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuan-tuan. Maka orang Arab Badui tadi terkejut, tuan-tuan. Terus dia pun beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang tenang daripada Nabi, sebab Nabi itu mempunyai sifat halim. Begitu juga dengan ada satu kisah daripada Sayyidina Umar juga dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, dia mendengar tentang kewafatan Nabi SAW, dia tak boleh terima, tuan-tuan. Dia naik di atas satu batu, tuan-tuan, dia duduk. Dia duduk di situ, tuan-tuan. Siapa lalu depan aku dan kata Nabi wafat, saya akan penggal lehernya. Tu. Siapa lalu depan aku kata Rasulullah wafat, saya akan penggal leher. Ni Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar yang pergi, tuan-tuan. Semua orang tak berani lalu, sahabat semua tak berani lalu. Semua kata, oi Umar dah gila dah. Umar dah gila. Semua orang lalu, dia nak libas dengan pedang. Dia nak libas dengan dia punya pedang tu. Dia semua orang takut lalu. Sampailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dapat tahu, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar yang Nabi sifatkan sebagai orang yang siddiq, yang benar dan memiliki sifat lemah lembut, tuan-tuan, datang pergi memujuk Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia pun kata kepada Umar Al-Khattab, ya, kerana Umar ini tidak boleh menerima kewafatan Rasulullah. Bayangkan orang kita sayang, orang kita cinta mati, dan kita tak lalu nak makan satu minggu, dan aku tak boleh dah nak makan, tak lalu nak minum kalau tak ada dia, Allah. Nak makan pun tak lalu, nak mandi pun macam tak basah. Tu kita kata, ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebut ayat Al-Quran Karim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qabli rusul afa ayyim mata aw qutilu aw inqalabu aqabikum wa may yanqalibu fala yadurullah syai'ah. Maka dia pun baca ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surah Ali Imran, sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu tiada lain melainkan seorang rasul. Apakah kalau Nabi SAW itu mati ataupun terbunuh, kamu akan berpaling daripada agama Allah? Maka kalau kamu berpaling daripada agama Allah, saya tidak akan memudaratkan sedikit pun di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar reda sedikit, tuan-tuan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar baca lagi, bagi lagi nasihat. Dia kata, wa may ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad itu seorang insan, seorang manusia, dan dia pasti akan mati.
Wa may ya'budullah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun wa la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah tidak pernah mati. Dia telah sentiasa hidup dan tidak mati. Allah, dia pun terus tertunduk dan menitiskan air mata. Dia tidak dapat menahan tangisan yang begitu banyak kerana sedihnya pemergian kekasihnya, iaitu Nabi SAW. Ini di sini kata-kata sifat yang lemah lembut daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sifat lemah lembut, lembut lagi Nabi kita SAW. Kisah yang selalu kita dengar bencana, kisah seorang Yahudi tuan-tuan yang buta, yang Nabi berikan makan kepadanya tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar tanya Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai anakku yang kusayangi, mana dia? Apa dia amalan Nabi SAW yang Nabi buat, ayah tak pernah buat? Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, wahai ayah, semua amalan Nabi, semua amalan Rasulullah ayah telah pun buat, cuma ada satu lagi. Tiap pagi Rasulullah akan bangkit daripada tidur lepas salat subuh apa sekian tu, akan pergi ke pasar dan akan memberikan makanan, menyuapkan makanan kepada seorang Yahudi buta, wanita buta tuan-tuan. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun pergilah tuan-tuan, menggantikan tempat Rasulullah, berikan makan kepada si buta tadi tuan-tuan, Yahudi buta tadi yang menghina Nabi, mencaci maki Nabi SAW. Dia pun berikan makan. Dia kata, kamu ni siapa? Aku ni seperti orang biasa, dia datang bagi kau makan. Tak, kamu ni bukan orang yang biasa bagi aku makan. Kalau orang biasa bagi aku makan, dia selalu hancurkan dulu buburnya, kemudian dia letakkan di mulut aku dengan begitu tenang, dengan begitu lemah lembut. Tapi kamu ni macam kasar sikit. Sedangkan Abu Bakar itu sudah sifatnya lemah lembut, tuan-tuan. Bagaimana kelembutan yang disifatkan oleh orang Yahudi buta ini kepada Nabi SAW? Lembut macam mana, tuan-tuan? Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itu lembut, tuan-tuan. Sehinggalah orang Yahudi tadi itu memeluk Islam. Dia tahu bahawa orang dia maki, dia caci, memberikan makan kepada itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita baca satu hadis lagi, kemudian kita berhenti insya-Allah. Iaitulah mengawal diri ketika marah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi." Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang disepakati olehnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang gagah perkasa itu seorang yang mampu merebahkan orang lain, tetapi sebenarnya orang yang gagah perkasa itu ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Ya, di sini daripada Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Semua sudah tahu ya, masyhur Imam Abu Hurairah ni tuan-tuan, seorang penghafal hadis yang begitu banyak. Dan dulunya dia seorang pelupa ingatan yang mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni lupa ingatan ya Rasulullah. Kadang-kadang aku hafal tapi aku lupa. Maka Nabi suruh tumpangkan bajunya tuan-tuan. Nabi masukkan tangan Nabi dalam bajunya, seolah-olah Nabi mengambil satu air tuan-tuan, kan, segenggam air tu. Kemudian lepas daripada peristiwa tuan-tuan, Abu Hurairah hafal apa yang terus ingat, tak pernah lupa tuan-tuan. Itu keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu kisah tuan-tuan, keberkatan Nabi, iaitu Khalid bin Walid. Tuan-tuan kenal Khalid bin Walid? Nah, Haji Khalid kenal. Haji Khalid kenal. Khalid bin Walid ni sahabat Nabi SAW, seorang panglima perang yang disebut sebagai Saifullah, pedang Allah. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni ada satu kisah ketika Nabi SAW berhaji, pergi bertahalul lepas sa'i itu, kan kita bertahalul, cukur rambut tuan-tuan. Cukur rambut tahalul. Jadi rambut daripada Nabi SAW tu tuan-tuan, ya, rambut daripada Nabi itu Abu Talha. Abu Talha ni ayah kepada Anas bin Malik, ayah tiri, isteri suami kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tu mak Anas. Nanti kita akan cerita kalau masuk kepada riwayat ataupun cerita daripada hadis Anas bin Malik daripada Nabi SAW, kita akan cerita kisah tentang Anas pula insya-Allah biiznillah. Jadi satu kisah Abu Talha ni, dia ambil rambut Nabi SAW, dia pegang. Dan itu juga Umar pun ambil rambut yang sudah terpotong dari dia, yang digunting. Itu Khalid bin Walid pun ambil. Khalid bin Walid dia ambil rambut Nabi, kemudian rambut itu diletakkan di serban Khalid bin Walid. Dia pakai perang tuan-tuan. Berapa banyak perang dia pergi berperang tuan-tuan, tak pernah kalah. Disebabkan keberkatan daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sebagai tabarruk ataupun disebut sebagai tawassul. Ya, tolong bantu daripada rambut Nabi. Pernah satu kisah tu pada peperangan Yarmouk ataupun Mu'tah disebut, ya, peperangan Yarmouk, jatuh serban
serban siapa ni Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, maka di situ kucar-kacir orang Islam. Walau bagaimanapun dia sempat mengambil rambut tersebut, serban dia yang telah dipijak oleh dengan kuda kotor, dia ambil rambut tu, serban tu kemudian dia lak tuan, dan dia tengok ada lagi rambut Nabi SAW, dia pun begitu gembira, kata subhanallah, dia tak pernah kalah dalam medan perang. Selama dia berperang ada rambut Nabi SAW bersama dengan dia, dia tak pernah kalah dalam medan perang. Itu hebat, ya, keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan masuk nanti tuan-tuan pada minggu hadapan insyaallah biiznillah taala, kerana sudah 7 dan masa waktu. InsyaAllah moga apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaat untuk diri saya terutama dan kepada tuan-tuan yang hadir dan mendengar kuliah dengan sabar insyaAllah biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita dan ganjaran yang baik dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.